السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وصلنا إلى آخر يوم من أيام رمضان المبارك، يوم 30 فضلا منه ونعمه. الحمد لله الذي وفقنا لمتابعة تدبرنا لآيات الكتاب الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ikhwan akhwat sedang saimin saimat, qaimin qaimat, mu'takifin mu'takifat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, marilah kita sama-sama menggunakan detik-detik Ramadan yang masih baki untuk kita mengisi hidup kita yang cukup bertuah sampai kita ditambah oleh Allah yang biasanya 29 maka jadi 31 rahmat daripada Allah Ta'ala kepada hamba-Nya yang doa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, sejak 4-5 bulan lagi belum nak sampai Ramadan. Apabila sampai Ramadan dia boleh masuk dengan baik dah, di situlah dia tu masya-Allah beri penuh Ramadan, tak ada kata beri 29 hari, tak beri 30 selalu dah. Anak bulan dia tak beranak lagi semalam, anak bulan yang beranak hari ini insya-Allah taala. Sebagai menambah semalam ada satu hadis katanya, hendaklah kamu mencari Lailatul Qadar pada malam akhir. Semalam akhir lah. Boleh hadis malam Lailatul Qadar yang mana orang ni apabila ditambahkan satu hari itu daripada 29 pada 30, mula lenguh, mula gapa, tak berasa nak penuh ibadat dengan baik. Semua tu adalah satu kerugian. Ramadan walaupun hari berapa pun ia adalah Ramadan. Ia adalah detik-detik keemasan bagi kita untuk kita pakak-pakak mari tumpang keberkatan Ramadan di setiap detik sampai maghrib lagi. Celah ni kita buatlah gapa-gapa habising boleh menguntungkan hidup kita sebagai hamba Allah yang menggunakan dasar Al-Quran sebagai Al-Aqwam dan Al-Ahsan dalam menggunakan detik-detik hidup itu. Hari ini insya-Allah, kalau tidak ada hari ini kita sudah tak ada dah. Mari nak murajaah isi kandungnya suratul Ankabut sebanyak 69 ayat. Bila Allah Ta'ala wi satu hari lagi, kita ada etikaf lagi satu hari, maka berpeluanglah untuk kita mari nak bolutkan segala rahmat Ramadan tu dengan sepenuh-penuhnya insya-Allah. Kerana supaya yang saya rayak dalam 10 tahun tu ada 2 hari gitu ya, cukup 30 hari Allah Ta'ala wi banyak. Maka tak ada siapa tak say ke Ramadan berdasar pada hidup minta mai lama dah. Semua nak pada Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallam minna mutaqabbala. Itulah Ramadan sebenarnya. Maka kita tu walillahil hamdu wal minnah, Allah Ta'ala beri satu Ramadan ni kita peluk sungguh-sungguh, jangan kada lepas. Ada setengah-setengah tu bahasa puas dah lepas. Nah, hari malam 20 malam 30 kat mula tak say dah. Mula
Puasa nak pergi ikut raya semacam lah. Tu pun satu kesilapan. Raya tu hari besar. Kelebihan dia tak seperti Ramadan. Raya hari besar sungguh hari amal. Kelebihan detik-detik dia tidak sama dengan kelebihan Ramadanul Mubarak. Marilah kita nyawa dalam bulan Ramadan tak serupa dengan kita nyawa bulan lain, walau setara mana hari besar pun. Oleh itu maka ikhwan sekalian, Suratul Ankabut, surah yang menggambarkan kekuatan Allah dan kelemahan yang lain dari Allah. Itu ya seru kekuatan Ankabut pada Suratul Ankabut. Laba-laba ni merupakan orang yang tak ada kekuatan. Sarang laba paling lemah sekali dalam dunia. Laba pun nak tupai tak boleh, lain pada laba pun nak tupai tak boleh. Sarang laba tu. Nah, kalau lain pada laba lalak masuk pun penuh perak dah. Jangankan laba, jangankan bagai seperti tikus, seperti kucing, seperti apa. Nah, ayat kata itulah contoh Allah kepada orang yang bersyirik dengan Allah. Dia nak tupai berhala ke, tupai mana-mana benda yang kita kata saksi ke. Nah, semua tu sarang laba. Nah, kita kena ingat tu sana, semua tu Allah Ta'ala wari surah laba ni untuk ayat kata itulah yang bukan dari Allah tu, balas tu lah kekuatan dia, tak ada kekuatan apa sekarang pun. Maka kita tu kena benar. Nah, itulah masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyut wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perbandingi orang-orang musyrik yang menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindungnya, sama ada berhala, bintang, matahari, lembu, tahi lembu, daun tu daun ni, pohon tu pohon ni, semua tu adalah seperti laba-laba yang membuat sarang. Tashbih tamthil sini. Allah, sesungguhnya sarang-sarang yang sehabis-habis pahu, repuk atau rapuh ialah sarang laba-laba. Kalaulah mereka orang yang berpengetahuan, tapi masalahnya mereka tak ada ilmu, tak ada berasa katanya laba-laba tu gapo Tuhan wari laba dalam dunia ni. Semua menata dalam dunia ni Allah Ta'ala wari ada hikmat belaka. Burung cara burung, ayam cara ayam, lembu cara lembu. Tapi Allah Ta'ala tak ada royak hikmat gapo, tak serupa laba. Laba ni Allah Ta'ala warisa. Kalau kita Tuhan tak waris suratul Ankabut, kita tak tahu. Nak banding tak reti, nak banding orang yang pergi lain pada Allah sebagai Tuhan dia ni, apa tu kita tak tahu nak pergi banding. Apabila Allah Ta'ala waris suratul Ankabut, Allah nikmat besar kita boleh reti hakikat hidup ni. Nikmat besar hai umat Islam apabila kita baca suratul Ankabut, terutama ayat yang ke-41, perbandingan orang yang bersyirik dengan Allah dengan satu-satu benda yang bukan daripada Allah tu seperti laba-laba buat sarang. Dia tu pun laba tuai tu, atau tempat ia duk berasa nak boleh tupai daripada berhala dan sebagainya tu seperti sarang laba. Sangat-sangat tak ada kekuatan. Nah, padahal kalau katakan sarang burung tak apa, tapi tu hanya royak hak penuh makna sungguh-sungguh sarang laba. Sarang burung tak ada kuat juga, tapi sekurang-kurangnya nak pergi lawan sarang laba tak boleh dari segi pahu redu tu. Nah, nampak tu hebat. Nah, tapi apabila kita tepuh punah selalu dah. Gitu kan laba sendiri tu pun nampak hebat duk atas sarang tu. Budak-budak tengok lari lah, takutkan laba. Tapi laba sendiri tu sangat pahu.
pada detik itu mampus lalu dah. Laba sendiri tu. Saya dia pahu pada laba lagi. La ilaha illallah. Begitulah orang musyrikin. Allah. Ya Allah, we ingat molek nah dalam hidup kita ngaji suratul Ankabut tahun 1441 sebagai satu ajaran Allah yang cukup berharga kepada kita. Hei orang hamba Allah, sama ada Islam maupun bukan, sulung ambil perhati sungguh-sungguh akan ajaran Allah, khususnya dalam suratul Ankabut yang mengajar banyak. Nombor satu sekali dia mengajar katanya tidak ada orang-orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadat yang berkata aku beriman, mana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, tu mana aku beriman lah tu. Yang tidak diuji tak ada. Ini sunnatullah dia panggil, peraturan Allah yang mengatur Allah ni. Bila kata la ilaha illallah rasulullah kena uji selalu dah. Maka hendaklah mereka sabar menerima ujian dengan tabah hati. Nak terima ujian sungguh. Ujian tujuannya nak tengok kata siapa beriman, siapa tak beriman lah. Nah, Allah Ta'ala tetap menguji hamba-Nya siapa nyata apa yang telah diketahui oleh Allah. Terhadap satu orang tu, tahu dah kata orang ni beriman, orang ni munafik. Tapi manusia tu tak tahu, tak nampak kalau Tuhan tak uji. Buat uji nampak, ni enggak tak lawan, tekannya gah tak sih. Atau munafik. Ni mukmin lawan ujian. Lawan ujian. Nah segala mana, gapai baik mana pun dia lawan. Itu mukmin. Gitu lah. Padahal kalau tak uji tu tahu dah hati manusia. Cuma manusia tak boleh nak tahu katanya siapa dia mukmin, siapa dia munafik, siapa dia kafir. Itu faedah ujian. Kalau tak ada ujian semua nampak sama belaka di isi manusia. Jadi itulah tak tahu kata nak pergi beza untuk nak jadi furqan di antara ahlul haqqi dengan ahlul batil, maka itulah ibtila'ullah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Tu hadis. Masya-Allah, kita baca dah hadis ni bukan? Pada ayat-ayat yang kita mengaji dulu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Summa salihun, summa al-amsal fal-amsal. Kalau turun ke darajat orang. Yubtala ar-rajul ala hasabi dinih. Menurut agama dia, fa in kana fi dinihi silabah aw salabah zida fil bala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak kecek dengan otak dia, tapi dia kecek dengan al-wahyi. Oleh itu maka siapa iman kuat ujian banyak. Nabi-nabi juga supaya bukan manusia, Allah Taala uji dia. Tahu lah laut lah, lepas dalam api lah, jatuh le telaga lah puak Nabi ni. Orang tamada kapung-kapung tak ada benalah tu. Sebab apa? Sebab dia bukan orang kuat iman. Allah Ta'ala nak uji apa dia uji apa selalu kalau uji lapis-lapis kita mau ni kena duk jatuh dari telaga, kena duk gapo tu kak. Allah beranak tepi parit Nabi Isa, Nabi Musa sudah beranak 4 tahun dalam sungai. Benar-benarlah tu bukan manusia biasa. Nabi Ibrahim hauk api, lepas tu suruh sembelih anak. Benda luar biasa, ujian Allah ya. Tapi mereka buat dengan tabah. Ada kuk, tak ada kening, tak ada gapo. Tupai tu hari situ dah. Nah, la ilaha illallah. Sebab tu tupai Tuhan ni perlu kepada ketabahan, sabar. Sebab Tuhan nak uji benda sangat mahal, iaitu syurga. Syurga bagi orang sabar. Allah Ta'ala menerapkan dalil-dalil membuktikan keesaan dia dan kekuasaan dia. Dalil lagi segi ilmu. Takut kata
tak erti nak turut buta dan tuli. Islam dia tak boleh turut Islam buta dan tuli. Islam dia turut dengan erti, dengan cerak, dengan dalil-dalil hujah. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Itu Islam. Nah, jadi kena jadi hitam putih ke Islam ni. Nah, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman apa dia yu'min billahi faman kafara billah wa man yakfur billahi wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. Kena kufur nah, bukan main-main dak. Bukan boleh belaka hak ni pun tak apa, hak ni pun tak apa dak. Kena la ilaha, kena nafi tu faman yakfur bit-taghut, kena kufur, kena tolak, tak ada, bukan tak ada. Wa yu'min billah illa Allah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. Hatulah hak sungguhnya dia berpegang dengan tali Allah Taala sungguh. Tak sekiranya sesuatu agama tu ada biasa saya temu, saya boleh belaka nak tunjuk atas dia lapang dada lah, ya tak tipu. Kalau dia hajak semaya, ya semaya. Kristian hajak masuk dalam bot, ya masuk. Agama ya asal buza, ya tak, ya boleh belaka. Payah lah atuk tu kita nak oyak ke dia tu. Nah, lepas tu dia kata kita aupriap. Islam ni payah. Tak ada payah, tak ada payah langsung. Kata la ilaha illallah, sudah boleh pergi Mekah. Sesungguhnya kata Allah Islam payah nak pergi Mekah tak boleh, nak pergi tempat puak dia. Tak ada payah memuncak dengan sahadat lagi. Benda tak kena habis duit seteh bok. Kalau payah ni habis duit banyak, kena pakai begitu, pakai begini, ni tak ada payah sekali. Ya, kerah dia tu kerana syaitan yang ada paut. Bukan kerah dia tu, fitrah dia memang percaya molek dan percaya pada Allah. Nyatakan bahawa amal-amal soleh itu menghapuskan dosa dan menggandakan pahala, dan menyatakan wajibnya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Tetapi tidak wajib taat kepada keduanya dalam menderhakai Allah. Seorang ibu bapa kita suruh kufur dengan Allah, tak boleh taat dia. Tak taat pada Allah situ bukan makna kata tak ada ihsan kepada bapa dan ibu. Tapi kita tak boleh taat kerana kita lebih besar Allah daripada ibu bapa. Tapi ibu bapa kita tak tolak. Walau nak suruh buat apa kita pun, kita buat baik. Kita cari duit nafkah pada dia, kalau tak gede dia tu tak ada duit, kita buat baik dengan segala macam. Lain pada syirik dengan Allah, kita boleh buat baik belaka. Kita bukan boleh, mesti buat baik kepada ibu bapa. Wa bil walidaini ihsana. Allahu akbar. Mendedahkan kebodohan orang kafir musyrik yang menyembah berhala atau benda-benda lain pada Allah dapat memberi sebarang pertolongan, tak ada. Pegangan itu tak betul. Perbuatan itu diibarat seperti laba-laba yang membuat sarang untuk melindunginya dari sesuatu bahaya, padahal sarang yang dibuat itu amatlah repuk, tidak dapat memberikan kepadanya sebarang perlindungan di dunia dan di akhirat. Ditegaskan bahawa hidup dunia adalah suatu permainan sementara. Nah, permainan sementara hidup dalam dunia ni. Ya Allah, pada ayat sebelah belah akhir, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Tu ya. Kata gak pasal dia permainan, lepas main gak mula pakat kucak tahu sebab budak tu main kereta, main gasing-gasing gitu ya. Nah, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kalau dia tahu, muskilahnya tak tahu tu. Ankabut tadi pun laukanu ya'lamun juga. Jadi kalimah laukanu ya'lamun ni menjadi suatu permasalahan besar kepada orang duduk dalam dunia ni. Sebab apa? Sebab ia tak baca Quran. Ya'lamu sini ya'lamuna ilmal haqiqi, al-ilm al-haqiqi.
Aina yujadil ilmu sahih? Quran. Sebab Quran ni dia bersifat dengan ahkamul hakimin, Tuhan al-alimul hakim. Tak boleh Tuhan tu subhanallah daripada bohong, daripada cedera, daripada tak betul. Dia royak apa tu tak betul, subhanallah, maha suci Allah. Tak ada benda tu. Jadi apabila begitu kita ni wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Hak tu mung tu manusia. Allah tahu, mung tak tahu. Jadi situ cukup dah bagi kita. Habislah profesor setara mana, doktor, berapa puluh doktor pun boleh peramacan, boleh sasracan setara mana pun main duk berlawan dengan ayat Quran ni, dia duk panggil ayyuhal jahilun situ. Nah, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Padahalnya orang zaman tu pandai patung, pandai apa, nak kira tak ulama lah sikit-sikit ke dia tu. Tapi dipanggil jahil di situ dari sisi Islam panggil jahil lah. Tak selamat pada jadi jahil sebab apa Allah Taala kata, nah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Bukan satu ayat dalam Quran belah. Mung tak tahu. Mung nak tahu kena baca Iqra bagi Allah Taala royak. Kerana dia tu adalah Allamul ghuyub. Jangan sekadar Allamul syuhada. Al-ghuyub lagi dia tahu. Bagai rahsia, bagai yang ghaib Allah Taala tahu. Dengan itu maka kita tu kena halahlah ke Tuhan. Tak salawat. Halah ke Tuhan tak ada siapa riak gapo dah hidup ni kalau kita halah ke dia. Tak ada punah apa, tak ada punah apa-apa maslahat dalam dunia ni. Nak kaya senyap mana pun boleh kaya. Nak tinggi setengahnya pun boleh tinggi. Terutama wasana izzah. Nah, walillahil izzatu wali rasulih. Tak di Tuhan juga nak izzah, nak tinggi belia. Tengok Nabi orang sebut apa hari ni dia. Kenapa? Kerana Islam ya. Duit tak ada setabuk, hari mati dia tu tak ada apa sekarang. Dapur Siti Aisyah. Pan Nabi duit dia tak ada. Hak ada sikit sebanyak ya wakaf belaka. Bagal dia, bagal putih dia, lepas tu sikit sebanyak dia sedekah jariyah. Dia dah ke isteri dia tak ada barang nak wisaka ke demo. Isteri dia pun tahu dah. Nabi tak boleh wisaka ke orang. Nah, tu jadi lah tumu tu Kerana boleh melia siapa naik ke langit, orang pakat puja dia belaka. Nama dia disebut oleh ahli dunia tak ada berhenti-berhenti. Nah, sehari-hari itu bunyi sama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa boleh kita lalu melianya? Dia panggil izzah. Sebab dia pegang Islam. Siapa nak melia, pegang dengan Quran supaya Nabi pegang. Nah, fastamsik bima uhiya ilaik. Naklah kau pegang sungguh-sungguh dengan barang yang diwahyukan. Pisah terjemahkan segala wahyu kepada alam nyata hidup masing-masing. Nah, tu. Saya ingat subhanallah. Seperti ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita nak ayat ni. Kena bangun sembahyang malam, sudah sembahyang malam siap tu waktu baik duit. Waktu baik duit. Tu misalnya terjemahkan isi ajaran Allah. Padahal bukan waktu baik sampai sejuta 2 juta tu baik duit 10 kot jalan dah tu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun tu apa yang terjemah ayat. Bolehnya orang bersin telba bersin kalau dia sembahyang malam pun bak sedekah kapal ni dia jadi tangan bawah semua. Dia memeliakan diri dia dengan dia jadi tangan bawah. Dia tak memeliakan diri dia dengan katanya yadul ulya khairum minal yadis sufla. Dia tak pegang rasa Nabi. Oleh itu maka ikhwan sekalian, ayat ni boleh terjemah belaka kepada perbuatan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat Allah amantu bika ya Allah. Patut Allahu akbar.
Masalah kena duk semaya khususnya kecek dengan Tuhan semaya mana mengadap Allah kecek dengan Allah, tetapi berapa orang yang berasa kata kecek dengan Allah, kalaupun dia reti isi bacaan dia pun dia terlupa pula. Fatihah ni kecek dengan Allah, tapi dia tak khabar baca suruh supaya dia duk baca benar-benar gapo gitu. Tak ada berasa duk kecek dengan Allah. Inilah susahnya kalau kata baca Fatihah. Dia kena qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi qismain. As-salah tu makna ke semaya tu dah Fatihah tu semaya. Apa panggil bacaan rukun kepada semaya ialah Fatihah. Aku bagi pada dua. Balik Tuhan tu. Nak nampak kata dia siapa masuk dalam jiwa manusia ni, ya waklah tu. Padahalnya tak ada syarat apa. Balik Tuhan nak suruh gitu pada kita, tak. Ada pihak nak minta, tapi dia memulia. Walaqad karramna bani Adam tu, dia buat Fatihah tu bagi dua. Li aku sebelah, nisfun li wa nisfun lahu. Wa li abdi. Nah, jadi benar-benar gitu kalau kita berasa atau kita duk kecek dengan Tuhan. Allah, khusyuknya semaya. Tapi berapa orang berasa kata dia duk bunyi alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan jawab kata hamidani abdi. Berapa orang lah tu? Tak ada. Sikit sekali. Perhati diri kita sendiri dah. Tak ada hukum orang lain. Perhati diri sendiri. Saya akui katanya. Nah, 4 rakaat tu kalau saya ingat habis 4 rakaat kata kecek Tuhan. Oh. Semaya saya mulai benar. Mula nak kadi kapal-kapal waladhalin sampai kita ngapai ingat berdoa Fatihah sah. Ngapai ingat berdoa. Hak lain rasa agak nak reti-reti makna kuliah ke. Nah, keluar Allah sah tak ada nak kira agak ingat berdoa. Nah, kalau ayat-ayat apa saya tak ingat tu kita rasa nak perhati sikit ke ayat. Buat ingat dah tu tak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Mula selalu mula tak rasa teruk kecek lu. Allah, malu pada Allah ya umat Islam. Malunya pada Allah. Kalau kita boleh pegang semaya so kecek dengan Tuhan, lepas tu reti sungguh kecek kita kata gapo Tuhan kata gapo kita. Oh, semaya tu yang panggil khusyuk. Kita duk bagi cekak depan pak tu. Kalau hadis Muslim, hadis Sahih Muslim. Apa orang tak tahulah pakai hadis tu. Nah, apabila Allah Ta'ala kita kata gini, Allah Ta'ala jawablah ni. Siapa katiklah tu, cuba tanya diri sendiri belakang. Nah, 17 rakaat kita baca Fatihah tu, berapa rakaat kita berasa sungguh katu. Oh, kalau orang reti tu, hak tak reti tak berasa dulu, tak tahu gapo baca. Bak tak ada pihak yang nak reti. Hadis ni dulu tak ada nampak siapa dia royak mana. Alhamdulillah saya tu, alhamdulillah Tuhan wisuh ngarang surah Fatihah baru temu hadis tu. Kalau tak gitu tak temu juga kita. Padahal ngaji tak kira dah dulu ngaji banyak. Saya temu ke saya boleh anak dah. Hadis tu. Nah, tu. Allah ni semaya. Dulu kita ada umur-umur itu juga. Sebab apa? Sebab tak ada pihak beroyak gapo. Katanya semaya kena belah tu. Nabi royak tak siapa kita nak kata kerana sangat. Supaya Allah ayat dalam Quran dia suratul Ankabut. Pia ratik berasa kata tengok kepada benar-benar syirik seperti Ankabut. Pia ratik berasa gitu. Lepas ni pun tak berasa pula. Yang katuk di syaitan ke masjid tak ada nampak sikit abuk. Tengok pada perbuatan kafir, dia semua berala seperti Ankabut. Nah, ittakhadat baitan, bukan Ankabut saja ada tashbih tamthil. Nah, kamathalil Ankabut ittakhadat baitan. Tashbih pasal gerak. Nah, la ilaha illallah. InsyaAllah faitana. Ni akidah. Bukan main-main. Tak ada akidah ni penuh teruk manusia. Apa orang? Hei orang Islam,
Guru tauhid pun duk berasa tengok satu benda berasa supaya laba duk jalan atas batas. Berapa orang? Ada. Guru tauhid dah pun tak juga. Nak kan? Sebab apa? Tak masuk dalam ayat ni, tak masuk. Etikah terik ni wasana kemah sungguh ni. Umat Islam ada dengar. Siapalah benda ni pada orang yang tak dengar. Falyuballighu syahidul ghaiba. Orang dengar ni, siapa pada orang yang tak dengar. Tengok benda-benda, reti serupa dengan Tuhan raya ni. Jangan reti tak serupa dengan Tuhan raya. Punah reti kita tu. Yang panggil akidah kita terlucuk. Berakidah kita terlucuk, maka jadilah kita mangsa ataupun jera kepada syaitan. Ditegaskan bahawa hidup dunia adalah suatu permainan sementara, manakala hidup sebenar dan tetap ialah hidup akhirat kelak. Pia tak bahasa gini. Akidah ni, akidah min aqaidil muslimin. Dunia ni tangpan. Kalau kita tengok pada zahir hidup manusia, ya tak berasa ni. Kalau berasa tak. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW umatnya membaca Quran, tadabbur dan mengamalkan dalam rangka memahami hakikat hidup, beribadat dan menghargai nikmat Allah di dunia, serta mendirikan solat dengan tetap sempurna, ikhlas dan khusyuk, kerana solat itu akan mencegah dari mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya Allah, semaya belah mana? Semaya sepada iqamatus salah. Yuqimunas salah, insya-Allah salah belah tu salah yang didirikan dengan segala rukun, dengan segala syarat, dengan segala adab-adab, dengan segala benda-benda sunnah dia, itulah yang panggil tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak itu tak boleh nak jadi. Kalau semaya duk buat benda jahat alik-alik lagi, tak boleh jadi benda tu. Na'udzubillah min dzalik. Allah menyebutkan ahwal dan perjuangan para nabi Allah, mulai dari Nabi Yunus, Nabi Nuh dalam Quran, dalam surah Ankabut, hingga pada Nabi Musa alaihissalam. Hak Nabi Muhammad tak apa dah, kitab dia dah. Nah, hak sebut nama-nama kisah-kisah tu banyak orang siapa pada Nabi Musa itu, serta menyebutkan kemenangan mereka ke atas musuh-musuh mereka melalui berbagai-bagai azab Allah ke atas musuh-musuh. Benar kerana azab Tuhan, ya, bukan benar kerana gagah Nabi seorang tu. Tak, Tuhan tu azab. Allah aibah lah, tergelai lah air lah, tepik-pik lah, gepa bombing lah, faminhum gitu, faminhum gitu. Ada dalam ayat juga. La ilaha illallah. Molek tiap-tiap orang mengapa surah ni, barulah dia tertanam dalam lubuk hati kita tu akan akidah yang ada dalam surah ni dan berakhlak dengan akhlak dalam surah ni. Serta Allah menerangkan bahawa perdebatan di antara orang Islam dengan golongan ahli kita hendaklah dengan cara yang terbaik. Billatihi ahsan. Ahsan ke apa ahsan? Lah ahsan. Kita dulu hak betul tu, hak tak ada tahrif tu, hak tu ahsan. Nak kacak dengan nas. Bukan ahsan malah lembut gitu dak. Salah satu pada ahsan lembut tu kena dah. Jangan keras dengan dia. Lemah lembut dan mengungkapkan hujah-hujah yang jelas dari Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kecuali orang-orang yang zalim, mesti nak ngenak Islam, yang menceroboh di antara mereka, maka pasti diguna cara yang keras untuk menentang pencerobohannya. Kalau gagah, kalau tak agak, dia di situ boleh dia ceroboh lah. Tak usah kacak molek lah dengan dia, duduk dia lah. Tak kena kacak dah lah. Menerangkan bahawa suatu makhluk di bumi kecuali Allah yang menentukan. Tidak ada satu makhluk kecuali Allah yang menentukan rezeki bagi hidupnya. Cara ulak dalam batu, Allah Taala cara belaka. Kita nak cara ayah seka tak ada nak tak ada nak upah hari.
Kucing dah 3 ekor tak ada nak uyupai hari-hari. Allah Ta'ala uyu. Allah Ta'ala cara belakang. Dalam bentuk kasih mesra. Ya. Apa dia? Apa? Allah Ta'ala beri mewah pada satu orang dan beri jadi fakir pada satu orang. Sepek rezeki seorang, peluah rezeki seorang. Dia belakang. Kadang-kadang orang yang sepek itu, body dia gagah, kerja dia kuat. Hak kaya tu kadang-kadang torok, lemah otak, tapi kaya dia. Semualah tu menandakan Allah Ta'ala maha kuasa. Dia naklah mana jadi belah tu. Dan rezeki Tuhan tidak tertakluk pada barang bumi. Kalau nampak atau betul ni tak boleh duduk nak beribadat pada Allah, tak boleh berhijrah ke lain. Ya ibadi, inna ardi wasi'ah wa miyakunil wah. Wa miyakuni buah. Jangan duk buat orang sepayah. Ya ibadiyalladzina amanu la inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Di mana tempat boleh beribadat pada aku, duduk situ. InsyaAllah ta'ala. Sebab kullu nafsin zaiqatul maut. Maka Allah menerangkan bahawa di antara sebab kufur manusia adalah tarikkan dunia dalam bentuk kasih mesra dan meraihkan perasaan kufur pada sesama manusia yang sering membawa pada rusak hubungan sampai ke peringkat maki-memaki di antara mereka di akhirat esok. Ya Allah. Di akhirat esok punah pada. Kita baca ayat bukan? Ayat ni dalam rangka Nabi Ibrahim doa ni ayat ni. Nabi Ibrahim kata, wa qala innama attakhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya ya. Pas hidup dunia ni 1%, mun kacarai 1%, mun tinggal 99% ana gitu. Summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Tak ada dah ajaran nak lebih jelas pada ajaran Allah. Ni orang bukan Islam, orang kafir. Kadang-kadang kamu nampak Islam molek tapi kamu malu Allah. Sebab Abu Talib, pak saudara Nabi sendiri tak boleh masuk Islam juga. Malu Allah kepada anak buah dia. Tu dia panggil mawaddata bainikum lakum fil hayatid dunya ya. Tak ada apa. Bahasa apa akhirat esok? Pakak maki mukulah. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Wa ma'wakumun nar. Pakak masuk neraka belaka, pakak maki mungnya aku. Kata habis mu aku masuk Islam dah dulu. Tak kena duduk dalam neraka. Menerangkan pembelaan Allah terhadap hamba-hambanya yang berjihad menegakkan Islam yang dicontohi oleh para rasulnya secara silih berganti, di mana Allah tetap bersama mereka, menolong mereka dalam mengalahkan atau mematahkan kekuatan musuh-musuh mereka, di samping sentiasa membuka jalan Allah yang membawa kedamaian, kemajuan di dunia dan akhirat. Ya, insya-Allah taala itu ayat akhir sekali itu, iaitu Allah taala ayat katanya, gara sungguhnya Allah taala tu ma'al ladzina kepada walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad pada jalan kami tetap pimpin dia. Allah yakin dengan pimpinan Allah dah. Orang berjuang, orang berjihad dengan jalan Allah, jihad dengan betulnya, jihad dengan tak betul, jihad dengan jalan Allah, bukan jihad dengan hawa nafsu. Jihad kerana Allah, bukan kerana maslahat peribadi tertentu. Allah perakan lanah diannahum subulana. Subul Allah ni maju dunia ni. Dah ada subul Allah maju halu dunia ni. Wa innallaha la ma'al muhsin, dan sungguhnya Allah bersama orang buat baik. Orang yang turut subul Allah ni orang buat baik orang. Dan orang baik orang, semua manusia menatai dapat faedah pada dia. Dan orang baik orang. Tak balas dengan orang. Lepas sikit minta maaf. Wahai maaf ke orang. Dia wahai minta maaf. Lepas tu wahai maaf. Tu orang panggil muhsinin. La ilaha illallah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ibadikal muhsinin. Sekadar itulah mari kita tengok rekah daripada bahasa Thai pula lah mana.
Allahul muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Mari kita pakak mengapa surah Ankabut, pakak murajaah akidah la surah ni gapo rate, akhlak la surah ni gapo rate, ibadah la surah ni gapo rate, hakikat penyataan sunnatullah la surah ni gapo rate. Mari kita pakak perhati sungguh. Itulah dinamakan tadabbur, yang daripada tadabbur itulah lahirnya takhalluq bi khuluqil Islam, bi khuluqil Quran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi